Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tercinta. InsyaAllah hari ini kita sambung pelajaran kita di dalam tajuk yang baru iaitu Unit 10 Asas Binaan. Okey, baik. Kamu boleh buka dulu buku teks muka surat 89. Okey, pada muka surat 89 ni kita akan nampak unit 10 asas binaan. Awak tulis dulu tarikh dekat tepi. Tarikh hari ni 2 hari bulan 11 tahun 2020. Tarikh pelajaran kita pada hari ni. Okey dah Baik, mari kita lihat situasi pada muka surat ini. Okey, kakak yang pertama ni, kakak yang turun hijau ni cakap apa? Saya menggunakan bongkah-bongkah kayu untuk membina istana. Baik. Dia sedang membina istana menggunakan bongkah-bongkah kayu. Okey, apa adik yang kat bawah ni cakap pula? Saya pula menggunakan bentuk asas ini untuk membentuk ekor ikan. Baik, yang kedua ni dia menggunakan bentuk asas. Tadi dia gunakan bongkah kakak tadi. Yang adik ni tadi disebut dia guna bentuk asas untuk membentuk ekor ikan. Okey, nampak Ini istana yang kakak tu buat. Dan ini yang ikan yang adik ni buat. Dia letak ikan ni atas lantai. Dia buat bentuk ikan Okey, dia gunakan bentuk asas untuk membentuk ekor ikan. Yang kakak tadi guna bongkah untuk membina istana. Sekarang ni istana dan ikan ni sebenarnya bukannya ikan dan istana yang betul-betul. Jadi kita panggil dia adalah model. Model ni adalah contoh lah maksudnya. Model istana, model ikan, model singa. Itu cuma model saja. Bukan benda yang betul-betul Jadi soalan dekat bawah ni dia tanya, bagaimanakah bentuk-bentuk asas di atas dapat digunakan untuk membina model istana dan model ikan? Macam mana dia boleh cipta atau boleh dia bina satu bangunan, satu struktur yang dinamakan istana tu, dan yang satu lagi dia boleh cipta ataupun bina model ikan menggunakan bentuk-bentuk asas. Macam mana dia buat? Jadi sebelum awak nak bina sesuatu binaan, awak mesti tahu asas dia. Sebab tu dalam tajuk ni dipanggil asas binaan. Sebelum awak nak mencipta sesuatu, nak membentuk sesuatu, nak membina sesuatu, objek ataupun struktur, awak kena tahu asas dia, bentuk-bentuk asas dia ataupun bongkah dia. Jadi dekat dalam tajuk ni kita akan kupas satu persatu tentang bentuk asas dan juga bongkah. Baik, dalam standard kandungan unit 10 asas binaan ni, selepas kita melihat situasi tadi, kita tahu ada dua benda yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu tentang bentuk asas dan bongkah. Tapi apa beza bentuk asas dan bongkah ni? Kenapa tadi kakak yang nak cipta model istana dia guna bongkah? Adik yang nak membentuk ekor ikan tadi dia menggunakan bentuk asas. Sebab apa? Apa beza dia? Okey, kalau kita tengok secara sekali lalu kat sini yang cikgu tunjukkan gambar ni, bentuk asas hanyalah bentuk saja. Awak boleh perasan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bentuk yang warna ungu ni. Tapi kalau kita kata bongkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bongkah kat sini. Bongkah ni adalah satu objek yang kita boleh isi sesuatu dalamnya. Maksudnya awak boleh isi angin, awak boleh isi udara, awak boleh isi air, awak boleh isi pepejal. Okey? Maksudnya bentuk asas dan bongkah perbezaan dia adalah bentuk asas hanya sekadar bentuk saja. Bentuk bulatan ke, bentuk segitiga ke, segi empat ke. Tapi kalau bongkah, kita boleh isi sesuatu dalam dia. Okey, nampak sama ada kita boleh isi udara, air ataupun pepejal. Dia ada isi padu dalam dia. Okey, seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah ada berapa? Ada 4 objektif. Yang pertama, kita kena kenal pasti 4 bentuk asas. Sebelum kita nak membina sesuatu struktur ataupun objek, kita kena tahu dulu bentuk asas ada berapa. So, dekat dalam unit 10 akan terangkan ada 4 bentuk asas yang awak perlu tahu pada hari ini. Objektif yang kedua, awak kena kenal pasti 7 bongkah bentuk asas. Macam tadi cikgu dah tunjukkan kan? Ada 7 bongkah tadi. Awak kena tahu 7 bongkah tu apa dia nama dia. Okey, objektif yang ketiga awak kena tahu
mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkar. Lepas awak dah belajar bongkar, awak kena tahu macam mana nak cipta. Awak nak cipta, contoh awak nak cipta robot contohnya. Awak nak buat bentuk macam mana robot awak. Awak mesti menggunakan bongkar, 7 bongkar yang kita dah belajar tadi. Itu objektif yang ketiga. Dan seterusnya objektif yang keempat, awak mesti dapat menakul kepentingan pelbagai bentuk bongkar. Kenapa bentuk bongkar yang ni bentuk dia macam ni? Kenapa sesuatu reka bentuk ataupun ciptaan binaan tu, kenapa bentuk dia menggunakan bongkar ni? Awak boleh menakul kepentingan pada setiap bongkar tu, maksudnya awak dah boleh mencapai objektif yang keempat. Okey, kita perhatikan, kita pergi satu-satu dulu. Kita pergi ke objektif yang pertama dulu, iaitu mengenal pasti 4 bentuk asas. Okey, buka buku teks awak, muka surat 90. Okey, ada satu situasi kita baca sama-sama. Bentuk asas. Perhatikan kad ucapan yang dihasilkan oleh murid tahun 1 biru. Berapakah jenis bentuk asas yang dapat kamu kenal pasti? Okey, cuba perhatikan dekat board ni. Dekat bahagian pendidikan senior visual punya board ataupun papan. Ada terdapat banyak sangat kad-kad ucapan hasil kerja murid tahun 1 biru. Dalam ni lah, dalam gambar ni. Tempena Hari Guru. Dia buat macam-macam kad ucapan untuk cikgu dia. Tapi bila kita perhatikan kad ucapan ni ada macam-macam bentuk. Nampak Aisyah cakap apa kat sini? Aisyah kata, Alia kata, wah, cantiknya kad ini. Bentuknya bulat. Mana satu bentuk bulat yang Alia tunjukkan tu? Mana satu kad yang bentuk dia bulat? Awak cuba perhatikan bentuk kad yang mana? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke, 7 ke, 8. Ada 8 kad kat sini. Mana satu yang bentuk dia bulat? Okey, yang seterusnya Hafiz. Hafiz cakap apa? Saya suka bentuk segitiga ini. Mana satu bentuk segitiga yang Hafiz tunjuk tu? Kad yang keberapa yang bentuk segitiga? Jadi kita kena tahu nama bentuk-bentuk asas tu. Bila Hafiz dengan Alia sebut bentuk bulat, bentuk segitiga, awak kena tahu kad ucapan yang nombor berapa yang bentuk segitiga. Kad ucapan yang nombor berapa yang bentuk bulat. Jadi senanglah untuk awak rujuk kad ucapan tersebut sekiranya awak tahu nama bentuk asas dia. Okey, jom kita. Baik, jom kita pergi satu persatu. Sebelum tu kita tengok dulu video daripada Learning for Interactive Channel di YouTube. Awak boleh buka di YouTube, cari tahun 1 Sains Bentuk Asas. Okey, jom kita tonton sama-sama video ni. Video tentang bentuk asas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bulatan, segi 4 tepat, segi 3, segi 4. Yang mana satu yang anda lihat? Saya mempunyai 3 sisi dan sudut tajam berbentuk seperti pokok Christmas. Bulatan, segi 4 tepat, segi 3, segi 4. Yang mana satu yang anda lihat? Saya mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan itulah saya. Bulatan, segi 4 tepat, segi 3, segi 4. Yang mana satu yang anda lihat? Saya mempunyai 2 sisi pendek dan 2 sisi panjang yang mengukur secara berbeza. Bulatan, segi 4 tepat, segi 3, segi 4. Yang mana satu yang anda lihat? Saya tiada sisi, tidak pendek atau panjang, tidak bersudut 3 tajam. Saya bergolek sendiri di sebelah laut biru yang terang. Bulatan, segi 4 tepat, segi 3, segi 4. Yang mana satu yang anda lihat? Okey, baik.
Okey, baik. Daripada video tadi, kita dapat tahu bahawa ada 4 bentuk asas. 4 bentuk asas ni kalau awak tengok dekat buku teks kamu, ada warna biru, warna pink pekat, ada warna hijau dan warna pink cair. Yang warna biru nama dia segitiga sebab dia ada 3 sisi. Jadi kita panggil dia segitiga. Ada 3 sisi dan ada 3 bucu. Bucu yang tajam-tajam ni Sekejap cikgu tuliskan dekat awak. Okey, bucu yang panjang, yang tajam-tajam ni kita panggil bucu. Sisi adalah yang panjang ni, yang membentuk satu bentukan ni. Ini kita panggil sisi. Jadi segitiga ada 3 sisi dan 3 bucu. Bucu yang tajam ni. Okey. Objek yang kedua, bentuk yang kedua. Segi 4 sama. Sebab apa dia segi 4 sama? Segi 4. Sebab apa dia segi 4? Sebab dia ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi kan? Jadi, sisi-sisi dia semua sama panjang. Semua sama panjang. Yang ni sama panjang dengan yang atas, sama panjang dengan yang bawah. Yang kiri sama panjang dengan yang kanan. Jadi, kita panggil dia segi 4 sama. Sama je semua. Semua sama panjang. Okey, tengok bentuk yang ketiga pula. Bentuk yang ketiga, segi 4 tepat. Kenapa dipanggil segi 4 tepat? Yang pertama dipanggil segi 4 sebab dia ada 4 sisi. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. 4 sisi dan 4 bucu jugalah. Samalah. Bila ada sisi ni mesti ada bucu. Okey. Seterusnya kenapa dipanggil tepat? Sebab dia bukan segi 4 sama. Sebab tengok atas ni. Yang bahagian sisi atas dengan sisi bawah sama panjang. Tapi sisi atas dengan sisi bawah tak sama panjang dengan sisi yang dekat kiri dan kanan ni. Betul tak? Yang ni pendek sikit. Sisi yang tepi ni sisi pendek sikit. Sisi yang ke atas dan kat bawah ni dia panjang sikit. Jadi yang ni kita panggil segi 4 tepat. Tepat dia hanya pada atas dan bawah sama tepat. Kiri dan kanan sama tepat. Tetapi kesemua 4 sisi tidak sama panjang. Jadi kita panggil segi 4 tepat. Seterusnya bentuk yang keempat. Tak ada sisi langsung. Bila dia tak ada sisi, dia langsung tak ada bucu. Tak ada bucu-bucu yang tajam ni tak ada. Nampak? Segi 3, segi 4 sama. Semua ada bucu-bucu. Tapi bulatan tak ada bucu. Maksudnya dia tak ada bucu. Maksudnya dia tak ada sisi. Dia hanya ada bulatan saja. Dia ada pusingan ni saja. Jadi yang ni kita panggil bulatan. Bentuk bulatan. So ini keempat-empat bentuk asas. Okey, bentuk asas sekejap cikgu buang. Padam balik. Okey, ada 4 bentuk asas yang awak kena tahu pada hari ni, iaitu segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat dan bulatan. Okey, perhatikan objek di sekitar kamu. Apakah bentuk asas yang digunakan? Okey, cuba tengok dekat sekeliling kamu. Ada apa? Kalau benda yang awak nampak tu, cuba awak perhatikan. Bentuk asas dia apa sebenarnya? Contoh depan mata cikgu sekarang ada laptop. Okey, laptop cikgu ni bentuk asas dia adalah segi 4 tepat. Okey? Kamu perhatikan objek di sekeliling kamu lepas habis kelas ni nanti. Okey, jom kita tengok contoh-contoh di sekeliling kita yang ada dalam video Cikgu Zul. Awak boleh tengok dekat YouTube channel Cikgu Zul ni. Ada macam-macam contoh dalam video dia tentang 4 bentuk asas yang ada di sekeliling kita. Okey, jom kita tonton sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, mari kita lihat objek yang menggunakan bentuk asas ini. Segitiga, apa contoh dia? Sandwich, tortilla dan papan kecemasan. Segi 4 sama. Apa contoh dia? Jam, frame gambar, tingkap. Segi 4 tepat. Apa contoh dia? Biskut, telefon, luggage, bag luggage. Bulatan. Apa contoh
objek yang menggunakan bulatan. Donat, butang, pizza. Okey, itu saja. Sekarang awak boleh buka buku teks muka surat 91. Okey, mari uji. Asingkan bentuk objek. Dekat muka surat 91 ni, dia ada buat satu aktiviti. Awak boleh buat sendiri di rumah. Sebenarnya cikgu nak buat sama-sama dekat sekolah, tapi sepanjang kita tengah masih lagi cuti PKPB ni, awak boleh buat sendiri di rumah lah. Okey. Okey, cara dia, ni kalau awak ada masa lebih, awak boleh buat. Kalau tak buat pun tak apa. Awak boleh tengok langkah-langkah, bahagikan 4. Kertas kosong, letak setiap bentuk asas tu, ada 4 bentuk asas yang kita dah belajar kan, awak masukkan satu-satu. Lepas tu awak cari objek-objek yang awak jumpa dekat surat khabar ataupun majalah-majalah yang dah tak pakai lagi lah, yang lama-lama. Jangan awak gunting buku mak ayah awak yang baru, yang dah tak guna lagi. Contoh macam awak jumpa dekat surat khabar ada satu bentuk gambar periuk. Gambar periuk ni awak rasa dia bentuk asas dia apa? Segitiga ke, segi empat sama ke, segi empat tepat ke, bulatan? Awak tampal dia dekat bahagian bentuk asas yang betul, yang tepat lah. Okey, ni awak buat boleh, tak nak buat pun tak apa Okey, seterusnya kita pergi ke objektif pembelajaran. Okey, objektif yang pertama, kita dah settlekan mengenal pasti 4 bentuk asas. Okey, kita pergi ke objektif yang kedua, kita nak kenal pasti 7 bongkah bentuk asas. Tadi kita sebut bentuk asas saja. Ni cikgu sebut bongkah bentuk asas. Apa benda yang dikatakan baik? Untuk bongkah bentuk asas, kita tonton dulu video daripada Learning Point channel di YouTube. Okey, jom sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bongkah bentuk asas berkumpul dalam satu bulatan. Mari kita berseronok, kata Sfera. Cari pasangan masing-masing dan mari kita main satu permainan. Cube dan kuboid memilih satu sama lain kerana mereka kelihatan seperti bongkah. Silinder dan prisma berpasangan kerana mereka berdua kelihatan seperti cube. Kon berpasangan dengan piramid kerana mereka berdua mempunyai puncak runcing. Sfera tidak mempunyai pasangan dan tidak mengapa kerana dia adalah unik. Dia tidak mempunyai sisi atau puncak runcing. Okey, baik. Okey, buka buku teks muka surat 92. Okey, bongkah bentuk asas. Pelbagai bongkah bentuk asas digunakan di sekeliling kita. Apakah bongkah bentuk asas yang terdapat dalam gambar di bawah? Tadi melalui video learning port tadi kita dah dapat ada beberapa bongkah kan? Kita dah tahu. Bila Sfera yang pegang mikrofon tu ditanya, dia cakap, jom kita bermain, buat pasangan, buat kawan, cari kawan awak. Jadi awak nampak kubus dengan kuboid, dia jadi satu kawan, dia jadi satu pasangan. Team lah, satu kumpulan dia. Prisma dengan silinder, satu kumpulan. Kon dengan piramid, satu kumpulan. Tapi Sfera tak ada kumpulan yang nak berkumpul dengan dia lah, yang nak berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab Sfera tu sendiri, dia unik. Dia tak ada sisi, dia tak ada puncak runcing. Dia salah satu je, dia seorang-seorang je yang tak sama. Okey, jom kita tengok yang dalam gambar di buku teks awak pula. Apa bongkah bentuk asas yang ada pada buku teks kamu? Okey, yang pertama, piramid. Piramid. Eja betul-betul macam mana eja piramid?
Okey, kalau awak tengok piramid dalam buku awak ni, awak nampak ada puncak runcing kan? Ada satu puncak ni kat bahagian atas sekali. Yang kita panggil puncak gunung tu bahagian atas lah puncak ni. Dia runcing, maksudnya dia ada tajam macam tu kan, puncak dia. Tapi bawah dia kita tengok ada tapak. Kita tak tahu tapak piramid ni sebenarnya bentuk apa. Segi 4 ke, segi 3 ke, kita tak tahu. Jom kita tengok satu-satu. Apa yang kita panggil bongkah yang dinamakan sebagai piramid. Okey. Kalau kita perhatikan, bila cikgu sebut bongkah, dia sebenarnya adalah bongkah bentuk asas. Sebab apa? Sebab bongkah ni terbina daripada beberapa bentuk asas. Kita dah belajar 4 bentuk asas iaitu segitiga, segi 4 sama, segi 4 tepat dan bulatan. Jadi untuk terbinanya bongkah ni, dia ambil daripada beberapa bentuk asas ni dicantumkan. Maksudnya kalau ada 1 ke 2 ke bentuk asas, dikumpul dicantumkan sekali membentuk bongkah. Sebab tu kita panggil bongkah bentuk asas. Bongkah tu sendiri datang daripada bentuk asas. Okey, jom kita tengok yang pertama tadi. Digunakan segi 4 sama, 1 segi 4 sama dan 4 segitiga. Dia buat apa ni? 1 segi 4 sama dan 4 bentuk segitiga. Okey, cikgu susun macam ni. Buat bentuk jadi macam ni. Nampak? 1 segi 4 sama dan 4 segitiga. Dia letakkan kat tepi ni. Dan bila kita lipatkan dia, cantumkan dia semua sekali, kelima-lima bentuk ni, dia akan jadi bentuk piramid. Inilah bentuk piramid. Dia menggunakan 1 segi 4 sama dan 4 bentuk segitiga. Jadi membentuk satu bongkah yang dipanggil piramid. Tapak piramid ni kita boleh nampak menggunakan segi 4 sama. Okey, boleh Seterusnya, gambar apa lagi dekat dalam buku teks awak? Gambar kubus dan kuboid. Apa beza kubus dan kuboid ni? Ada kubus ni ada orang sebut cube juga. Kita boleh sebut cube, tapi cube ni lebih sesuai kita guna perkataan kubus lah. Sebab kita orang Melayu kan, kita sebut kubus. Bahasa Inggeris dia memang cube lah. Ataupun cube, K-I-U-B pun cube juga. Tapi kalau dalam periksa awak jawab kubus ni bentuk kubus. Yang ni bentuk kuboid. Apa beza kubus dan kuboid ni? Kalau awak tengok, perhatikan betul-betul. Ada beza tak? Kubus awak nampak macam sama je semua kan? Atas, bawah, kiri, kanan ni pun macam sama je. Kuboid ni macam ada yang panjang, macam ada yang pendek. Betul tak? Okey, jom kita tengok macam mana kubus dan kuboid ni tercipta. Okey. Sama juga, dia adalah bongkah daripada 4 bentuk asas. Yang pertama, dia menggunakan segi 4 sama. Lepas tu kita sediakan 6 bentuk segi 4 sama. Semua sama. Segi 4 sama semua. Okey, cikgu susun bentuk macam ni. 6 bentuk macam ni. Dan kita gunting. Lipatkan dia membentuk kubus. So inilah hasil daripada 6 bentuk segi 4 sama. Terhasillah kubus. Kubus datang daripada bentuk segi 4 sama yang mempunyai bilangan. Berapa bilangan dia? Ada 6 bilangan dia. Okey. Seterusnya. Okey. Yang pertama cikgu guna segi 4 tepat. 4 segi 4 tepat kita gunakan. 2 segi 4 sama. Okey, cikgu susun macam ni. Okey, kedudukan dia. Kemudian kita potong, gunting dan kita cuba cantumkan. Akhirnya dia membentuk kuboid. Kuboid ni kita gunakan segi 4 tepat. 4 segi 4 tepat kita guna. 1, 2, 3, 4. Kita susun dia. Begini macam ni. Lepas tu tepi dia kita guna kubus. Menyebabkan dia menjadi bentuk kotak yang panjang. Kita panggil kuboid. Tadi kita guna segi 4 sama. 6 bentuk segi 4 sama. Kita jadi dapat bentuk macam dadu. Betul tak? Itu bentuk kubus. Tapi yang ni bentuk kuboid. Dia lebih panjang daripada kubus. Okey, sekarang cuba awak tengok soalan dekat bahagian bawah tu. Soalan kebaik kepengakhiran berfikir aras tinggi yang gambar otak tu kan. Okey, nak peras sikit otak awak. Nak suruh berfikir. Berapakah segi 4 sama yang diperlukan untuk membentuk sebuah kubus? Okey, perhatikan mana satu kubus dengan kuboid. Kubus yang warna biru ni Okey, tadi kan cikgu dah terangkan dah tadi. Macam mana bongkah kubus ni
dibentuk menggunakan segi empat sama. Tapi berapa bilangan dia? Okey, jom kita perhatikan. Okey, ini kubus. Bila awak perhatikan balik, bentuk kubus terdiri daripada segi empat sama. Ada berapa bilangan dia? Cuba awak buka balik kubus awak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kubus terdiri daripada 6 bentuk segi empat sama. Okey, boleh Seterusnya, buka buku teks muka surat 93. Okey, ada 4 lagi bongkah dekat taman permainan ni. Yang pertama, prisma. Yang kedua, kon. Yang ketiga, sfera. Yang keempat, silinder. Okey, kita tengok dulu bentuk kanopi yang pertama tu, prisma. Macam mana prisma dibentuk? Ingat, semua bentuk bongkar mesti datang daripada bentuk asas. Bentuk asas apa yang kita nak gunakan? Yang pertama, kita gunakan segi empat tepat. Berapa segi empat tepat kita perlukan? Kita perlukan 3 segi empat tepat. Dan seterusnya kita perlukan 2 bentuk segitiga. Jadi kita susun macam ni. Susun segi empat tepat ni berturut macam ni. Dan segitiga kita susun di bahagian tepi. Tepi kiri dan kanan segi empat tepat yang kedua. Lepas tu awak cuba cantumkan dan awak akan dapat bentuk bongkar yang seterusnya, iaitu prisma. Prisma dibentuk daripada 3 segi empat tepat dan 2 segitiga. Okey. Seterusnya, kita guna segi empat tepat, satu saja yang besar dan 2 bentuk bulatan. Kita susun bentuk bulatan dan segi empat tepat tadi bentuk macam ni. Susunkan dia macam ni. Satu dekat bahagian atas bentuk bulatan, satu lagi bentuk bulatan dekat bahagian bawah. Segi empat tepat dekat tengah-tengah. Dan awak cuba cantumkan, gulungkan dia. Awak akan dapat satu lagi bentuk bongkar iaitu silinder. Jadi silinder adalah bongkar yang terdiri daripada 2 bulatan dan 1 segi empat tepat. Okey, seterusnya cikgu nak tanya soalan. Apa beza prisma, kon dan piramid? Boleh tak awak ingat semula? Apa beza prisma, kon dan piramid? Semuanya kita nampak ada satu puncak runcing ke? Kon ada puncak runcing, piramid pun ada puncak runcing, prisma pun ada puncak runcing. Tapi beza puncak runcing prisma ni dia panjang sikit. Dia tak sama macam kon dengan piramid. Jadi apa beza yang paling ketara antara kon, prisma dan piramid? Kita tengok dulu bentuk-bentuk asas yang ada pada setiap bongkah ni. Okey, prisma terdiri daripada 3 segi empat tepat dan 2 segitiga. Kon terdiri daripada 1 lengkungan segitiga dan juga 1 bulatan. Dekat bahagian bawah dia, tapak dia ni, dia menggunakan bulatan. Piramid pula menggunakan 1 segi empat sama dan 4 bentuk segitiga. Okey, kalau perhatikan betul-betul, ketiga-tiga bongkar ni bawah dia, tapak dia menggunakan bentuk asas yang berbeza. Prisma bentuk tapak dia, bentuk asas dia adalah segi empat tepat. Tapak bagi kon pula, bawah dia menggunakan bulatan. Tapak untuk bongkar piramid pula menggunakan segi empat sama. Itulah perbezaan antara prisma, kon dan piramid. Awak akan perasan bawah dia, tapak dia tu menggunakan bentuk asas yang berbeza. Baik, seterusnya sfera dan silinder. Okey, sekarang jom kita tengok contoh-contoh bongkar bentuk asas yang ada dekat sekeliling kita. Awak boleh tonton video channel Cikgu Zul. Dekat YouTube awak search dia bongkar bentuk asas. Nanti awak akan jumpa channel Cikgu Zul. Awak perhatikan kat situ. Ada banyak contoh-contoh yang Cikgu Zul dah tunjukkan pada kita dalam video dia. Okey, jom kita tonton sama-sama. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita lihat contoh-contoh objek yang menggunakan bongkah bentuk asas ini. Okey, apa contoh kubus? Bongkah ABC, kotak dan dadu menggunakan kubus. Seterusnya kuboid. Apa contoh kuboid? Batu bata, span basuh pinggan dan kotak mancis. Apa contoh piramid? Pondok. Piramid sendiri kat Mesir tu. Itu memang bentuk piramid lah. Itu memang piramid. Prisma. Apa contoh bentuk prisma? Coklat Toblerone tu. Kemah dan juga certain rumah. Dekat luar negara ada bentuk prisma. Ataupun bumbung rumah. Seterusnya coin. Coin yang dekat jalan raya kalau jumpa tu. Dengan coin aiskrim. Dan topi hari lahir. Silinder. Banyak tin makanan bentuknya silinder. Bateri dan juga keropok jajan Pringles awak ni pun bentuk silinder juga bekas dia. Sfera. Bumi kita bentuk sfera. Buah oren bentuk sfera. Bola pun bentuk sfera. Okey. Dah selesai objektif pembelajaran yang kedua iaitu mengenal pasti 7 bongkah bentuk asas. Sekarang kita pergi ke objektif yang ketiga iaitu mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bongkah. Macam mana awak nak cipta sesuatu objek ataupun struktur ni? Macam mana awak nak bina? Awak boleh membina sesuatu objek. Awak nak bina rumah ke, nak bina bangunan ke, nak cipta robot ke, nak cipta apa-apa saja struktur, awak boleh menggunakan 7 bongkah yang kita dah belajar tadi. Ada 7 bongkah tadi kan? Kita dah belajar tentang sfera, silinder, kuboid, kubus, prisma, coin, piramid. Daripada 7 bongkah ni, cuba awak create satu objek, cipta satu objek ataupun reka bentukkan satu struktur yang menggunakan ketujuh-tujuh ni. Awak cantumkan antara diorang. Okey? Okey, macam mana nak contoh dia? Okey, video reka bentuk dan binaan daripada Learning Pod Interactive punya channel di YouTube juga. Okey, jom tengok sama-sama macam mana dia cipta sesuatu objek ataupun struktur tu menggunakan bongkah-bongkah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jom. Hello semua, saya Sfera yang berputar-putar dan saya pula adalah kun dengan puncak menunjuk ke bawah. Bersama, kami menjadi kon aiskrim kesukaan ramai yang lazat. Hai semua, saya kuboid yang pendek dan gemuk. Saya pula prisma yang kelihatan seperti sebuah topi yang pelik. Bersama, kami menjadi sebuah rumah yang cantik. Hebat kan? Hai semua, saya piramid. Tidak perlu dijelaskan lagi. Dan kami adalah silinder. Anda boleh menyebutnya berulang kali. Bersama, kami menjadi kanopi yang teguh. Mari berteduh daripada hujan. Semua bentuk bongkah berkumpul untuk bermain bersama. Apakah yang anda ingin bina hari ini? Baik, daripada video tadi, dia dah bagi satu idea untuk awak. Awak nak bina apa, nak cipta apa, betul? Okey, jom kita pergi ke
Buku teks muka surat 94. Reka cipta membina robot. Okey, dalam buku teks ni, dalam muka surat ni, dia suruh awak bina robot. Awak boleh cipta robot ikut suka hati awak. Awak nak bentuk dia macam mana, awak boleh create sendiri, cipta sendiri. Reka bentuk sendiri robot awak menggunakan 7 bongkah yang awak dah pelajari. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah pensel, kertas putih dan tanah liat. Okey, yang pertama, langkah-langkah yang pertama awak mesti lakarkan dulu reka bentuk robot kamu. Apa-apa awak mesti kena plan, kena rancang. Awak nak bentuk robot awak macam mana? Okey, lukiskan dulu, lakarkan dulu dekat kertas tu. Kemudian nombor 2, awak bentukkan bongkah-bongkah bentuk asas menggunakan tanah liat tadi. Awak ambil tanah liat tadi, awak bentukkan. Melalui awak punya lakaran tadi, awak perlukan berapa bulatan, berapa sfera, berapa kubus, berapa kuboid, berapa silinder, berapa prisma yang awak perlukan. Bentukkan dulu awak punya tanah liat tu mengikut kepada lakaran yang awak dah lukis tadi. Kalau kubus awak besar mana? Besar kecil sikit ke? Besar sangat ke? Awak bentukkan menggunakan tanah liat awak. Kemudian yang ketiga, awak cantumkan semua bongkah-bongkah tu menjadi robot yang awak dah lakarkan tadi. Okey. Dekat bawah ni ada soalan kan? Soalan pertama, lepas awak dah siap awak punya reka bentuk robot awak, awak namakan bongkah bentuk asas yang digunakan untuk membina robot awak tadi. Kita dah belajar 7 bongkah bentuk asas. Apa bongkah yang awak dah guna untuk cipta robot awak? Soalan yang kedua, apakah bongkah bentuk asas yang tidak digunakan untuk membina robot kamu? Okey, cuba awak tengok pula robot awak. Ada tak bongkah yang awak tak gunakan pula? Apa dia bongkah yang awak tak gunakan? Okey, jom kita tengok contoh dekat buku teks ni. Robot yang dia dah cipta ni kan. Okey, yang mata biru dia ni. Mata robot dia warna biru. Okey, ada 7 bongkah yang kita dah belajar. Betul? So, kita tengok satu-satu. Dekat robot yang dia dah cipta dalam buku teks ni, ada tak bentuk sfera? Ada kan? Ada mata dia, dekat topi dia paling atas sekalipun ada bentuk sfera. Dekat tangan dia, belah kuku dia ni pun ada sfera. Jadi sfera dia dah gunakan lah. Yang kedua, bentuk kon. Ada tak kon? Ada. Ada pada dia punya kepala dia, atas kepala dia. Topi dia jadi dia buat daripada kon. Dan juga tangan dia yang sebelah kiri ni pun dia buat daripada kon. Jadi kon ada digunakan dalam membina robot dia. Yang ketiga, kubus. Ada tak kubus dalam robot dia? Ada. Awak boleh nampak badan ni kan? Badan dia bentuk kubus. Sama je panjang semua. Betul? Badan ni warna biru, bentuk kubus. Ada. Yang keempat, kuboid. Ada tak bongkah kuboid dalam robot ni? Ada. Awak boleh nampak pada kaki dia. Kaki dia bentuk kuboid. Kepala dia pun bentuk kuboid juga. Jadi kuboid dia dah gunakan. Bongkah yang kelima, silinder. Ada tak dia guna bongkah silinder? Ada. Dekat tangan dia, dia guna silinder. Betul? Dekat leher dia pun dia buat menggunakan silinder. Panjang-panjang macam tu kan, bulat-bulat. Jadi dia dah guna silinder. Bongkah yang keenam, prisma. Ingat, prisma dia panjang, ada bucu kiri kanan. Ada tak bentuk prisma dekat robot dia ni? Tak ada kan? Jadi awak pangkahkan. Nombor 6, prisma tak ada. Nombor 7, bentuk bongkah piramid. Ada tak piramid digunakan? Piramid mempunyai tapak segi 4 sama dan ada sisi 4 sisi segitiga. Tak ada. Robot dia tak guna piramid, betul kan? Yang ada cuma kon saja yang dia gunakan. Jadi piramid tak ada. Jadi awak boleh jawablah soalan kat bawah ni. Bongkah yang dia gunakan dalam membina robot ini hanyalah sfera, kon, kubus, kuboid dan silinder. Bongkah yang dia tidak gunakan adalah prisma dan piramid. Sekarang awak perhatikan pula lakaran robot awak. Robot awak dia guna bongkah, semua bongkah ke ataupun sebahagian bongkah saja? Okey, awak cipta sendiri robot yang awak suka. Okey, yang tu awak buat sendirilah. Kita tak dapat nak buat sama-sama dekat sekolah sebab cuti PKPB. Okey, Alhamdulillah. Dah capai objektif yang ketiga. Sekarang kita pergi ke objektif yang terakhir iaitu menakul kepentingan pelbagai bentuk bongkah. Macam mana awak nak pastikan bahawa bongkah ni sebenarnya bentuk sesuai pada keadaan dia?
Contoh, sesuatu objek tu, kenapa dia menggunakan bongkah bentuk asas yang ni? Kenapa dia tak guna bentuk bongkah yang lain? Setiap objek tu dia ada kepentingan dia. Bentuk bongkah tu sendiri ada kepentingan dia pada objek tersebut. Okey? Jom kita tengok, perhatikan satu persatu. Buka buku teks awak, muka surat 95. Okey, tengok. Pentingnya bentuk bongkah. Tajuk dia. Apakah kepentingan bentuk bongkah dalam kehidupan? Perhatikan contoh situasi yang berikut. Mengapakah bola berbentuk sfera? Okey, awak tengok gambar pertama. Bola ni berbentuk sfera. Senang tak bila dia sepak? Mudah tak dia bergolek? Mudah. Laju je. Tapi gambar yang kedua, bola dia berbentuk kubus. Nampak merah padam muka dia. Susah sangat bola ni nak bergolek. Sangat susah. Sebab lambat dia jadi. Dia bergolek pun tak laju. Bola berbentuk sfera lebih mudah bergolek apabila disepak. Bola berbentuk kubus sukar bergolek apabila disepak. Jadi, penting ke tak penting bentuk sfera ni pada bola? Sangat penting. Sebab hanya sfera sahaja yang boleh bergolek. Yang boleh bergerak. Jadi, lebih sesuai bola dicipta menggunakan bongkah sfera. Bola tidak sesuai dicipta menggunakan bongkah kubus kerana ia sukar bergolek apabila disepak. Okey. Seterusnya, situasi yang kedua. Perhatikan keadaan kedua-dua jam meja yang berikut. Ini jam meja Okey, gambar yang pertama, jam meja ini terletak dengan baik di atas meja. Elok je jam meja ni. Tapi jam meja yang kedua, jam ini pula bergolek. Mengapa? Kenapa jam ni bergolek-golek? Sebab apa? Sebab jam meja yang pertama berbentuk kuboid. Jam meja yang kedua berbentuk silinder. Silinder menyebabkan jam ini tidak terletak dengan elok di atas meja. Dia bergolek, sentiasa bergolek. Tapi bentuk kuboid terletak dengan baik di atas meja. Jadi, bentuk kuboid lebih sesuai digunakan untuk mencipta jam meja berbanding bentuk silinder. Tak sesuai lah kalau kita nak bina jam meja menggunakan bentuk silinder. Sangat tak sesuai. Mengapakah jam meja sesuai berbentuk kuboid? Kenapa tak sesuai berbentuk silinder? Sebab bentuk kuboid lebih stabil apabila diletakkan di atas meja. Objek dibuat menggunakan bongkah bentuk asas mengikut kegunaannya. Kenapa kita buat dia bentuk kuboid? Sebab kita nak letak dia dekat atas meja. Jadi lebih sesuai menggunakan kuboid berbanding silinder. Okey, ikut kegunaan objek tersebut. Sebab tu kita cipta dia menggunakan bongkah-bongkah tertentu. Okey, seterusnya kepentingan bongkah bentuk asas yang pelbagai. Okey, kita tengok kepentingan bongkah bentuk asas yang lain pula Apa penting dia? Kenapa yang ni cipta menggunakan bongkah yang ni? Kenapa objek yang ni menggunakan bongkah yang berbeza? Okey, jom kita tonton sama-sama video daripada Learning Pod Channel juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk berbeza adalah penting dan biar saya terangkan mengapa. Bentuk objek punya banyak kelebihan daripada yang disangka. Bola berbentuk sfera supaya boleh bergolek dengan mudah. Bumbung rumah berbentuk pisma agar hujan pada bumbung jatuh ke tanah. Dadu adalah cube yang diguna secara adil. Gelas berbentuk silinder untuk lebih banyak diisi air. Kotak berbentuk kuboid untuk barang-barang yang anda perlukan. Kon menjadikan aiskrim mudah dipegang, mudah dimakan. Bentuk berbeza adalah penting, tidakkah begitu? Apakah contoh lain di sekeliling yang anda tahu? Okey, baik.
Okey, Alhamdulillah kita dah habis keempat-empat objektif iaitu menakul kepentingan pelbagai bentuk bongkar. Kita dah tahu kenapa setiap bentuk bongkar tu penting pada objek tersebut mengikut kegunaan dia. Okey, sekarang awak cuba jawab soalan dalam buku teks muka surat 96. Ada 4 soalan, awak cuba try jawab. Awak terus tulis jawapan dekat buku teks tu Contoh nombor 1, nyatakan bentuk asas bagi setiap objek di bawah. A, wang kertas. Apa bentuk asas dia? Ingat kita dah belajar 4 bentuk asas. Segi 4 sama, segi 4 tepat, bulatan dan segitiga. Okey, bahagian bawah tu soalan nombor 2. Perhatikan gambar jam yang di sebelah. Berapakah bentuk asas dapat kamu kenal pasti? Berapa? Tulis jawapan dekat sebelah. Dekat soalan ni lah. Sampai akhir sekali, soalan nombor 4. Zaki nak menyimpan buku lamanya ke dalam sebuah kotak. Zaki nak simpan buku Antara bentuk kotak P dan Q, yang manakah lebih sesuai? Ni kotak P, yang ni kotak Q. Kotak P, bentuk bongkar dia adalah kuboid. Kotak Q, bentuk dia piramid. Zaki nak simpan buku. Kat mana kotak yang lagi sesuai? Kotak P ke kotak Q? Awak cuba try jawab dekat buku teks muka surat 96. Seterusnya, okey, cuba buat latihan pengukuhan pada buku aktiviti muka surat 63 sampai 68. Cuba Lepas awak siap, insya-Allah minggu depan kita bincang sama-sama jawapan dia pada hari Isnin pukul 2 petang sama waktu juga. Okey, itu saja untuk unit 10 asas binaan. Dah tamat. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah hari Isnin pukul 2 petang. Jangan lupa siapkan latihan pengukuhan tu, nanti kita bincang sama-sama. Okey, terima kasih sebab menonton video cikgu. Sampai jumpa lagi, jaga diri, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.